Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar semua. Buat kali kedua kita bertemu lagi PDPR pengajian am semester 1. Okey. Untuk kali kedua ini kita menggunakan kaedah yang berbeza disebabkan kaedah yang pertama iaitu Google Meet kita mempunyai sedikit masalah memandangkan beberapa pelajar tidak dapat mengakses Google Meet. Jadi cikgu menggunakan kaedah yang mungkin lebih mudah untuk kamu mengakses. Semua boleh terlibat dengan PDPR pada kali ini. Okey, jadi cikgu menggunakan rakaman berdasarkan PowerPoint. Okey, untuk PDPR kita kali kedua ini kita fokus kepada penulisan esei. Penulisan esei ini hanyalah melibatkan satu topik yang boleh dikatakan penting, malah menjadi satu topik yang agak hangat diperkatakan pada masa kini, iaitu jenayah cyber. Untuk itu, cikgu bahagikan kepada 3 slot. Slot yang pertama, cikgu akan paparkan beberapa info tentang jenayah cyber untuk dimanfaatkan oleh kamu semua supaya gerak kerja yang berikutnya dapat dilakukan dengan sempurna. Okey, untuk slide yang pertama, slide ini sebenarnya dihasilkan atau disumbangkan oleh Cikgu Pengajian Am, Cikgu Nikmi, yang cikgu perolehnya dari grup tingkatan 6 Pengajian Am 1 Malaysia. Okey, untuk itu kita berterima kasihlah kepada Cikgu Nikmi atas sumbangan ataupun sudi berkongsi bahan yang dihasilkan oleh beliau. Jadi untuk slot pertama ini cikgu minta kamu membaca, menelaah, meneroka atau pendek kata diharapkan kamu mendapat sedikit pendedahan tentang jenayah cyber. Okey, cikgu harap kamu meneliti maklumat-maklumat yang ada dalam slide ini. Okey, kemudian kita akan ke slot yang kedua dan seterusnya slot yang ketiga. Okey, sila ikuti slide demi slide infografik yang akan dipaparkan dalam PowerPoint yang disediakan ini.
sini disertai maklumat-maklumat tambahan atau info-info tambahan sebagai rujukan untuk kamu melengkapkan atau menyiapkan latihan-latihan isi yang telah cikgu sediakan dalam Google Classroom. Semoga dapat dimanfaatkan. Jadi untuk pengukuhan kita pergi kepada slot yang ketiga, iaitu kamu perlu melengkapkan menyenaraikan 5 idea utama, dan setiap idea utama perlu diberi contoh atau diberi 2 huraian bagi menyokong setiap idea utama tersebut. Soalan-soalan tersebut atau latihan-latihan tersebut kamu boleh dapat dalam Google Classroom. Okey, kita berhenti di sini. Semoga berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita sambung dengan slide yang kedua, perbincangan tentang soalan-soalan isi tentang jenayah cyber. Okay, soalan yang pertama. Jenayah cyber berlaku disebabkan oleh kurangnya ilmu internet serta faktor-faktor lain. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu dilaksanakan bagi membendung jenayah ini yang semakin berleluasa. Huraikan pernyataan tersebut. Okey, soalan yang pertama dah tentu bertemakan keselamatan atau jenayah. Isu berfokuskan jenayah cyber. Dari segi kombinasi jawapan, tentu anak-anak pelajar sudah dilatih bagaimana untuk mengenal pasti kata kunci bagi soalan ini. Okey, untuk ayat yang pertama, ada kata kunci atau hanya sekadar pernyataan semata-mata? Okey, kita tengok semula. Jenayah cyber berlaku disebabkan oleh kurangnya ilmu internet serta faktor-faktor lain. Okey, jelas di sini ayat pertama mempunyai kehendak soalan, iaitu tentu faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Namun demikian, adanya faktor wajib ataupun faktor yang telah pun disertai dalam pernyataan ayat pertama ini, iaitu kurangnya ilmu internet. Bagi ayat yang kedua, jom kita lihat sama ada ayat yang kedua mempunyai kehendak soalan. Oleh itu, langkah-langkah pencegahan perlu dilaksanakan bagi membendung jenayah ini yang semakin berleluasa. Ayat yang kedua sudah pasti mempunyai kata kunci yang jelas, iaitu langkah-langkah.
Langkah-langkah apa? Iaitu langkah-langkah pencegahan membendung jenayah cyber yang semakin berleluasa. Kata tugas berada di akhir. Huraikan pernyataan tersebut. Hal ini bermakna ayat yang pertama faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor berlakunya jenayah cyber. Manakala ayat yang kedua dah tentu langkah-langkah pencegahan bagi membendung jenayah cyber. Namun demikian, untuk ayat yang pertama, walaupun faktor-faktor, namun demikian idea yang telah dinyatakan di situ iaitu kurangnya ilmu internet. Jadi, anak-anak pelajar dah tentu dapat menyatakan apakah kombinasi jawapan bagi esei ini. Yap, dah tentu 1 tambah 1 tambah 3. Iaitu 1 faktor yang wajib diberi iaitu kurangnya ilmu internet. Manakala 1 lagi faktor-faktor lain. Dan 3 langkah pencegahan. Okey. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa tema untuk soalan tadi iaitu keselamatan atau jenayah. Isu adalah jenayah cyber. Kombinasi jawapan sama ada 1 tambah 1 tambah 2 atau boleh pilih 1 tambah 2 tambah 2. Bermaksud 1 adalah idea wajib yang telah pun dinyatakan dalam soalan. 1 lagi faktor lain dan juga 2 lagi langkah-langkah. Atau dari segi kombinasi jawapan yang kedua, 1 idea wajib, 2 faktor lain dan 2 lagi langkah-langkah. Skop jawapan jelas. Idea wajib punca lain dan langkah membendung. Jadi jelas di sini anak-anak pelajar soalan pertama. Dari segi tema, isu, kombinasi jawapan dan skop jawapan. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dah tentu temanya keselamatan atau jenayah. Isunya juga adalah jenayah cyber. Sebab soalan ini hanya memfokuskan tentang jenayah cyber. Kita cuma hanya melihat kepelbagaian bentuk soalan dalam tema atau isu yang sama. Okay, contoh soalan 2. Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah cyber. Oleh itu, langkah-langkah berkesan menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang selamat. Huraikan. Berdasarkan soalan ini, perkara yang pertama yang lazim dibincangkan dah tentu dari segi tema, jelas. Dari segi isu juga telah jelas. Seterusnya kita melihat dari segi kombinasi jawapan dan skop jawapan serta kedudukan kata tugas. Dari segi kedudukan kata tugasnya berada di akhir. Huraikan. Apabila kata tugas berada di akhir, bermaksud ayat sebelumnya perlu diamati dengan teliti. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Ada kehendak soalan, ada kata kunci. Okey, kita tengok semula, kita baca semula, kita amati semula. Pelbagai punca dikenal pasti berlakunya jenayah cyber. Mungkin anak-anak pelajar dah nampak ayat pertama mempunyai kehendak soalannya yang tersendiri iaitu punca.
jelas ada istilah punca merujuk kepada kehendak soalan punca, pelbagai punca jenayah cyber berlaku. Manakala ayat yang kedua, oleh itu, langkah-langkah berkesan menangani gejala ini wajar dilaksanakan untuk mewujudkan persekitaran hidup yang lebih selamat. Ayat yang kedua juga mempunyai kata kunci yang jelas iaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang berkesan untuk menangani apa? Iaitu menangani jenayah cyber bagi mewujudkan persekitaran hidup yang selamat. Maka di sini jelas kehendak soalan, kombinasi jawapannya 2 tambah 3 atau 2 atau 3 tambah 2. Punca dan langkah-langkah. Seperti mana yang terpapar di sini. Analisis soalan 2 dari segi tema, isu, kombinasi jawapan dan skop jawapan. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Jenayah cyber yang boleh mengancam keselamatan didorong oleh faktor individu itu sendiri. Pelbagai langkah pencegahan perlu dilaksanakan oleh semua pihak bagi membendung jenayah ini berleluasa. Jelas, soalan ini temanya keselamatan atau jenayah, isu jenayah cyber. Manakala skop serta kombinasi jawapan, kita amati satu per satu. Jenayah cyber yang boleh mengancam keselamatan didorong oleh faktor individu itu sendiri. Apakah ayat pertama ayat pernyataan atau mempunyai kehendak soalan atau KS? Ya, jelas pada ayat yang pertama kata kuncinya iaitu faktor. Faktor individu itu sendiri. Soalan yang ketiga berbeza dengan soalan sebelum ini. Walaupun soalan sebelum ini juga kehendak soalan, punca atau faktor, namun demikian punca atau faktor adalah terbuka. Berbeza dengan soalan ketiga, faktor dikecilkan skop jawapannya iaitu hanya faktor individu itu sendiri. Pelajar harus memikirkan bagaimanakah seseorang ataupun individu boleh menjadi faktor kepada berlakunya jenayah cyber. Manakala ayat yang kedua, pelbagai langkah pencegahan perlu dilaksanakan oleh semua pihak bagi membendung jenayah ini berleluasa. Ayat yang kedua jelas, kata kuncinya terpampang iaitu langkah pencegahan. Namun demikian, soalan ini langkah pencegahannya juga berbeza dengan soalan sebelum ini. Kerana langkah untuk soalan ini dikecilkan skopnya iaitu semua pihak. Bukan perbuatan melakukan ataupun tindakan menyelesaikan jenayah cyber. Semua pihak bermaksud dari siapa? Siapa yang melakukan sesuatu seperti pihak kerajaan, pihak NGO dan lain-lain. Maka di sini disimpulkan bahawa soalan ketiga, kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Iaitu faktor individu itu sendiri boleh dipecahkan kepada 2 atau 3.
manakala langkah yang dilaksanakan oleh semua pihak juga boleh terdiri daripada 2 atau 3. Seperti mana yang terpampang dalam slide. Kombinasi jawapan kamu boleh pilih 2 atau 3 atau 3 tambah 2. Bermaksud, punca individu itu sendiri berlaku jenayah cyber, bahagikan kepada 2 atau nyatakan 3 idea utama dan langkah-langkah membendung jenayah cyber oleh semua pihak. Okay, jelas? Kehendak soalan 3. Okey, kita lihat soalan 4. Jenayah cyber yang semakin berleluasa telah mengundang pelbagai kesan bincangkan. Soalan ini nampak mudah, nampak simple dan mempunyai kata kunci yang sangat jelas, iaitu kesan. Jenayah cyber yang semakin berleluasa telah mengundang pelbagai kesan. Jelas menunjukkan bahawa kehendak soalan memerlukan kamu menyenaraikan 5 kesan jenayah cyber. 5 kesan berlakunya jenayah cyber. Pada dasarnya, kesan mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Namun, soalan ini isunya bersifat negatif, iaitu jenayah cyber. Jadi, para pelajar perlu menyenaraikan 5 kesan negatif apabila berlakunya jenayah cyber yang semakin berleluasa. Kombinasi jawapan sudah tentu 5 tambah kosong seperti yang terpampang dalam slide. Okey, berdasarkan slide jelas menunjukkan bahawa kombinasi jawapan 5 tambah kosong sahaja, iaitu hanya kesan negatif berleluasanya jenayah cyber. Okey. Untuk soalan seterusnya, contoh soalan yang kelima juga tentang jenayah cyber. Keldai akaun merupakan salah satu jenayah cyber yang semakin mengancam masyarakat kini. Jenayah ini jika dibiarkan berleluasa akan meninggalkan pelbagai kesan. Bincangkan. Okey, dalam slide tidak mempunyai kata tugas disebabkan oleh masalah teknikal. Okey. Dalam kehendak soalan, dalam soalan ini seharusnya mempunyai kata tugas bincangkan noktah, iaitu kedudukan kata tugas berada di akhir. Apabila kata tugas berada di akhir, setiap pernyataan sebelumnya perlu diamati secara teliti. Okey, jom lihat ayat yang pertama. Keldai akaun merupakan salah satu jenayah cyber yang semakin mengancam masyarakat kini. Berdasarkan ayat ini jelas menunjukkan bahawa adanya unsur-unsur idea wajib, iaitu keldai akaun. Apakah keldai akaun? Keldai akaun bermaksud salah satu jenayah cyber. Maka kamu perlu memberi ataupun memikirkan ataupun berdasarkan pengetahuan kamu perlu menyatakan satu lagi jenayah cyber selain keldai akaun. Info yang kamu dapat sebelum ini boleh membantu kamu untuk mencari ataupun menyenaraikan satu atau dua lagi jenis jenayah cyber. Ayat yang kedua, jenayah ini jika dibiarkan berleluasa akan meninggalkan pelbagai kesan. Jelas, ayat ini kata kuncinya iaitu kesan. Jenayah ini jenayah cyber
yang berluasa akan meninggalkan pelbagai kesan. Dah tentu kesan negatif. Jadi kombinasi jawapan 3 lebih tepat 1 tambah 1 tambah 3 atau boleh diberi 1 tambah 2 tambah 2. 1 adalah idea wajib iaitu kedai akaun. Satu lagi bagi jenis cyber yang lain. Manakala 3 ialah kesan apabila berlakunya jenayah cyber. Okey. Slide ini jelas mengukuhkan kefahaman kamu apa yang telah diterangkan tadi, iaitu kombinasi jawapan sama ada 1 tambah 1 tambah 3 atau 1 tambah 2 tambah 2. Skop jawapan, kedai akaun, jenis jenayah cyber yang wajib diberi dan jenis jenayah cyber yang lain dan kesan negatif berlakunya jenayah cyber. Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang ke-6. Jenayah cyber yang semakin menular dalam kalangan masyarakat boleh menyebabkan pelbagai risiko. Bincangkan. Okey, untuk soalan yang ke-6 juga kata tugasnya berada di akhir dan pernyataan terdapat ayat. Hanya satu ayat sahaja sebelum kata tugas, iaitu jenayah cyber yang semakin menular dalam kalangan masyarakat boleh menyebabkan pelbagai risiko. Apakah kata kunci yang jelas di sini bagi menunjukkan apakah kehendak soalan 6? Iaitu jelas dalam pernyataan atau dalam ayat yang pertama bagi soalan 6 terdapat istilah risiko. Jenayah cyber yang semakin menular dalam kalangan masyarakat boleh menyebabkan pelbagai risiko. Kata kunci hanya ada satu iaitu risiko. Maka kombinasi jawapan dah tentu 5 tambah 0. Risiko apabila berlakunya jenayah cyber yang semakin berluasa, yang semakin membimbangkan. Namun demikian harus diingat di sini anak-anak pelajar, apa itu maksud risiko? Risiko tidak sama dengan kesan. Walaupun bunyi ayatnya seperti sama. Dalam menjawab soalan esei yang mempunyai istilah ataupun kata kunci risiko, mesti ada unsur-unsur yang menunjukkan adanya risiko. Untuk mendapat maklumat lebih jelas, okey, lihat paparan ini. Okey, seperti mana yang telah diterangkan tadi, kombinasi jawapan 5 tambah 0. Skop jawapan iaitu risiko sahaja. Apa maksud risiko? Risiko berlakunya jenayah cyber terhadap masyarakat. Risiko bermaksud keadaan yang boleh berlaku dan tidak semestinya berlaku. Maka dalam ayat atau idea utama, setiap pelajar perlu ada unsur-unsur seperti mungkin, boleh, andai atau istilah risiko itu sendiri. Maka istilah-istilah ini membezakan dengan kesan. Jelas? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7. Jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Oleh itu, langkah-langkah sewajarnya perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah ini berluasa. Bincangkan. Okey, bagi soalan 7, kata tugasnya juga berada di akhir.
Sebelum kata tugas mempunyai 2 ayat. Adakah kedua-dua ayat mempunyai kehendak soalan tersendiri atau hanyalah satu kenyataan sahaja? Okey, kita lihat ayat yang pertama. Jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Bagi ayat yang pertama, sudah tentu anak-anak pelajar akan nampak kata kunci yang jelas iaitu potensi. Jenayah cyber berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan negara kita. Ayat ini menunjukkan bahawa kehendak soalan iaitu potensi yang ada pada negara Malaysia bagi membolehkan jenayah cyber berleluasa dan seterusnya mengancam keselamatan. Namun demikian, apa itu potensi? Okey. Sementara itu, kita lihat ayat yang kedua. Oleh itu, langkah-langkah sewajarnya perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah ini berluasa. Bagi ayat yang kedua, anak-anak pelajar mungkin mendapat atau dapat melihat kata kunci yang sangat jelas iaitu istilah langkah-langkah. Langkah-langkah bagi membendung jenayah cyber berleluasa. Namun demikian, ayat yang kedua mempunyai skop tersendiri, iaitu langkah-langkah yang hanya dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membendung jenayah cyber berleluasa. Maka, anak-anak pelajar perlu berhati-hati dengan langkah-langkah yang disenaraikan, yang dikemukakan kerana hanya melibatkan langkah oleh pihak kerajaan. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, analisis soalan 7, kesimpulannya berdasarkan apa yang disebutkan tadi, kombinasi jawapan 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Skop jawapan, potensi berlakunya jenayah cyber dan langkah bagi membendung jenayah cyber oleh pihak kerajaan sahaja. Apakah maksud potensi? Potensi bermaksud situasi atau perkara yang wujud bagi memberi ruang dan peluang kepada berlakunya jenayah ini seperti kemampuan Malaysia dalam teknologi atau Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai kepesatan dalam teknologi setanding dengan negara-negara maju. Situasi ini, keadaan ini, potensi ini memberi ruang dan peluang kepada jenayah cyber mengancam negara. Jelas? Okey, seterusnya kita lihat soalan ke-8. Soalan terakhir. Jawatan kuasa khas jenayah cyber telah diwujudkan bagi menangani kemelut berleluasanya ancaman jenayah ini dalam kalangan masyarakat. Bincangkan rasional penubuhan jawatan kuasa tersebut. Okey, dalam soalan ini ada teknikal dari segi ejaan. Maka abaikan dan buat pembetulan. Okey, untuk soalan ini, kata tugasnya berada di tengah. Apabila kata tugas berada di tengah, jelas menunjukkan bahawa soalan ini boleh dikatakan soalan kategori mudah, iaitu kehendak soalannya direct, iaitu berterus terang. Bincangkan rasional penubuhan jawatan kuasa tersebut. Jawatan kuasa tersebut bermaksud jawatan kuasa khas jenayah cyber.
kamu perlu menyenaraikan, mengemukakan 5 rasional penubuhan jawatankuasa khas jenayah cyber dalam menangani kemelut berluasanya ancaman jenayah cyber di negara Malaysia atau dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Namun demikian, kamu harus berhati-hati dengan istilah rasional. Istilah rasional mempunyai maksud yang berbeza dengan istilah-istilah lain, khususnya istilah punca atau sebab, walaupun kemungkinan dari segi bunyi atau penyataan ayatnya hampir sama. Apa beza rasional dengan sebab atau punca? Merujuk kepada soalan ini, rasional bermaksud apa yang sedang berlaku, apa yang menyebabkan sesuatu itu perlu diwujudkan, dilakukan, diamalkan, diadakan atau dilaksanakan bagi mengatasi sesuatu perkara. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, kombinasi jawapan jelas 5 tambah 0 iaitu hanya rasional. Namun demikian, apa itu rasional? Rasional di sini bermaksud situasi yang sedang berlaku sehinggakan memerlukan sesuatu tindakan dilaksanakan. Merujuk kepada soalan yang ke-8 iaitu jenayah cyber. Kenapa perlunya penubuhan jawatankuasa khas jenayah cyber bagi menangani jenayah cyber? Contohnya, berlakunya kerugian melibatkan nilai wang yang besar, iaitu jenayah cyber telah pun mengancam masyarakat dan negara. Penipuan yang berlaku melibatkan kerugian dalam jumlah wang yang besar. Dan ini sudah tentu merugikan bukan sahaja mangsa yang terlibat, malah juga secara tidak langsung merugikan negara. Jadi, ini dimaksudkan dengan rasional, iaitu, ulang sekali lagi, situasi yang sedang berlaku sehingga memerlukan sesuatu tindakan dilaksanakan. Maka, cikgu harap kamu memahami perbezaan dan mampu membuat perbandingan dengan lebih jelas. 8 contoh soalan esei bagi tema dan isu yang sama. Sebarang kemusykilan atau permasalahan boleh telegram cikgu.